sekalian, kita cuti lama ni. Lama ni. Jadi kita kajian kita daripada ringkasan Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita dah sampai ke bab Kitabul Iman, kitab yang kedua. Di bawah bab yang pertama bab yang panjang tajuknya, bab berkaitan dengan perkataan Nabi SAW, Bunyal Islam ala khams, pendirian Islam itu atas 5 perkara, di mana kita dah bahaskan tentang iman, pengertian iman. Kemudian kita juga telah membaca riwayat daripada Umar ibn Abdul Aziz kepada Ali ibn Adi tentang pembahagian dan cabang-cabang iman. Dan kemudian kita berhenti di kata beliau, wa in amut fama ana ala suhbatikum biharisin, wa qala Ibrahim walakin liyatma'inna qalbi. Maksudnya, tetapi jika aku mati, maka bukan berarti aku tidak ingin bersama dengan kalian. Dan Nabi Ibrahim berkata, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Masih lagi berkaitan dengan iman, Al-Imam Al-Bukhari dia membawa perkataan-perkataan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, juga tabi'in, tentang iman. Tentang iman. Jadi yang kedua, iaitu berkata, waqala Mu'ad ibn Jabal, berkata Mu'ad ibn Jabal, ijlis bina nu'min sa'ah, ijlis bina nu'min sa'ah, duduk saat kita beriman buat seketika. Ini jelas merupakan satu pengiktirafan daripada Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bahawasanya iman itu bertambah dan berkurang. Jelas. Kalau tidak, dia takkan kata duduk kita beriman saat. Menunjukkan ketika dalam keadaan tertentu manusia itu tidak beriman, kemudian diajak dan ditarik dia untuk beriman. Maka ini juga membawa erti bahawasanya amalan itu sebahagian daripada iman. Macam mana dia nak tahu kata orang tu beriman ataupun tidak? Dia melihat kepada perbuatan kawan tu. Kalau kawan tu melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, bercakap kosong, berbual kosong, maka ditarik, mai duduk saat beriman buat seketika. Maksudnya hubung kait antara iman dan amal, dan kemudian juga menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang. Sebab iman dalam hati kita tak boleh tahu. Yang kita boleh tahu adalah luaran dia. Adakah dia ciri-ciri orang yang beriman? Kalau dilihat kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, dilihat dari sudut zahirnya dia jauh daripada iman. Tapi kita berhak apa tidak menghukum dia ni orang yang tidak beriman? Tidak. Tetapi perbuatannya menggambarkan dia jauh daripada iman. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seterusnya, Mu'ad bin Jabal ini kalau dilihat riwayat yang penuh seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, kata beliau, ijlis bina nu'min sa'ah fayajlisan fayadhkuran Allah ta'ala wa yuhmidani. Maksudnya duduk seketika, kita beriman seketika, maka orang yang Ibnu Mas'ud ataupun Mu'ad bin Jabal panggil tadi ni, dia duduk dengan Ibnu Mas'ud, dia berzikir, dia mengingati Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Itu hadis yang penuh. Maka kita fahami di sini apa yang telah saya katakan tadi, hubung kait antara iman dan amal. Mesti ada hubung kait. Jadi kita dah pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, dalam realiti kehidupan kita, padahal kita dah bosan dengar orang bercakap bila dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan perkara-perkara yang tidak baik, dia akan berkata hati aku baik. Itu alasan yang sering kali dia bagi. Dia buat pilah apa pun, bila kita kata kat dia hati dia baik. Khususnya apabila wujud di sana golongan-golongan yang liberal. Ini liberal lah ni. Orang seperti ini, orang yang liberal apabila berkata tentang isu aurat contohnya, yang pada hari ini aurat hanyalah
tutup kulit. Tutup kulit ini dia hanya membalut badan dia, dia bukan menutup aurat. Dia tergolong di kalangan orang-orang yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis, iaitu kasiyat, ariyat. Kata Nabi, sinfan min ahli nar lam arahuma, dua kelompok manusia di dalam yang menjadi ahli neraka yang mana aku tak pernah tengok mereka sebelum ni. Satu kata Nabi, qaumun apa dia indahu asbab ka'adna bil baqar yadribuna bihan nas. Satu kaum tu dia ada macam tali cemeti dari seperti ekor lembu, di mana dia sedang memukul manusia. Wa qaumun, kata Nabi, nisa kasiyat ariyat, dan satu lagi kaum merupakan wanita yang dia berpakaian tetapi dia bertelanjang. Berpakaian, ini bukan cerita tak pakaian, berpakaian tapi bertelanjang. Jadi ini merupakan salah faham daripada sebahagian manusia pada hari ini dalam etika dan cara-cara menutup aurat. Mereka hanya membalut tubuh mereka di mana-mana pun. Dia pakai macam pakai apa dia, baju orang berenang, ketat tu. Kalau dari atas sampai ke bawah, ketat tu. Lepas tu dia bubuh tudung jadi. Tengok I pakai tudung, tengok. Dia kira dia bubuh tudung di atas, dia kira jadi dah dia pakai lagu mana pun. Jadi ini perkara yang disalahfahami, dan apabila dipersoalkan seringkali berkata orang yang pakai tudung tu, orang yang pakai jubah tu apa semua, dia apa hati bukan baik. Ini hati ai lagi baik. Dia telah cuba untuk menggabungkan antara amalan ataupun amalan yang pertama dan amalan yang kedua. Soal dia menutup aurat tu satu amalan, soal hati dia baik tu satu amalan yang lain. Nampak? Ini dua benda yang berbeza, jangan digabungkan. Tapi ada hubung kait apa tidak? Ada hubung kaitnya. Sebab iman di hatinya sebenarnya akan memberi kesan kepada tindak tanduk dia. Mana mungkin dia mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati dia baik, tapi tidak memberi kesan kepada tindak tanduk dan amal perbuatannya? Mustahil. Okey, wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-yaqinu al-imanu kullu. Al-yaqinu al-imanu kullu, iaitu keyakinan itu merupakan iman kesemuanya. Keyakinan itu adalah iman kesemuanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tuan-tuan dan puan sekalian, dia merupakan sahabat Nabi yang antara yang terawal masuk Islam. Dia adalah antara yang terawal masuk Islam. Dia masuk Islam ni kira ketika mana Nabi SAW berdakwah secara tersembunyi di rumah Al-Arqam. Abi Al-Arqam, di mana Nabi SAW pada ketika itu berdakwah secara tertutup, tersembunyi. Peringkat dakwah Nabi, fasa dakwah Nabi, dan dia adalah orang yang pertama masuk, antara orang yang pertama masuk, yang paling awal masuk. Macam mana dia ni masuk Islam? Pasti ada kaitan dengan perkataan dia ni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia menceritakan bagaimana dia masuk Islam. Dia cerita, tuan-tuan dan puan sekalian, Ibnu Mas'ud ni dia kerja dengan seorang tokai kambing. Dia kerja gembala kambing. Dengan tokai kambing ni dia tolong jaga, dia tolong ternak kambing. Dan dia bukan hamba, dia tolong ternak kambing. Jadi suatu hari datang Nabi SAW datang Nabi SAW dengan seorang sahabat. Seingat saya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seingat saya. Kemudian mereka berdua datang bertemu dengan Ibnu Mas'ud masa pada ketika itu masih remaja, budak-budak lagi. Jadi kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, boleh tak aku nak susu kambing? Ada tak kambing yang ada susu? Ibnu Mas'ud kata, aku tak boleh, ni amanah, aku tak boleh bagi, aku suka. Kemudian kata Nabi SAW, datangkan kepadaku kambing yang tak ada susu, kambing yang memang belum ada susu lagi. Maka Ibnu Mas'ud pun datangkan kambing tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun pegang. Kemudian Nabi SAW pegang susunya, kemudian keluar susu, dan Nabi SAW minum. Habisnya susu kambing tersebut mengempis kembali. Jadi
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bila dia tengok apa yang Nabi SAW lakukan, dia jadi macam mana ni? Datang keyakinan. Ini bukan perkara-perkara yang biasa. Ini satu mukjizat. Maka dia terus bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata, alimni, ajak aku. Maka Nabi SAW doakan dia, moga-moga Allah merahmati dia. Nabi doakan kepada dia. Berkat doa Nabi SAW itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu merupakan antara orang yang pakar dalam bidang Al-Quran Al-Karim. Bahkan Nabi SAW kalau nak suruh rujuk tentang Al-Quran, Nabi suruh rujuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Sebab tu dia berani menyebut bahawasanya di mana turun ayat, mengapa turun, kepada siapa turun, bila turun, semua menjadi ilmu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia hidup sampai selepas wafatan Nabi SAW, dan dia menjadi pakar rujuk di zaman tersebut. Okey, jadi dia kata al-yaqin al-iman kullu, keyakinan itu iman semuanya. Sebab itu bila kita bercakap tentang syarat-syarat la ilaha illallah, boleh syarat-syarat dia ikhlasun ataupun ilmun, yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbah wa qiyamul qabul laha. Ilmu, kemudian yakin kepada kalimah. Yakin berarti segala sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala kita percayai. Lahirkan satu perasaan membenarkan. Membenarkan bila kita tahu, kita yakini, kita ikhlas, kita benarkan, kita berpegang teguh dengannya, kita kasih, kemudian kita menerima segala sesuatu yang datang selepas daripadanya. Yang ini semua akan membantu untuk mempertingkatkan tahap keyakinan kita. Contoh macam orang, contoh mudah yang biasa kita bagi. Contoh orang takut hantu ni. Mai daripada mana takut? Daripada keyakinan dia. Dia yakin binatang tu, makhluk tersebut boleh memberi kesan baik ataupun buruk pada dia. Dia yakin benda tu ada di tepi dia. Dia yakin muka makhluk tersebut seperti ini. Bila dia datang keyakinan, benda tu membentuk dia punya tindakan. Jadi tindakan dia pun mulalah tak Quran berbantas, Yasin berbantas, gantung ayat-ayat dalam rumah, dan macam lagi tindakan-tindakan yang tak sewajarnya dilakukan pun. Tapi masalahnya bila datang keyakinan. Macam ni yang sepatutnya kita didik manusia bila dengan Allah Subhanahu wa taala keyakinan. Bila ada keyakinan, dia akan pasti membentuk tindakan. Kurang keyakinan, banyak kemaksiatan. Akan banyaknya kemaksiatan, akan banyaknya perkara-perkara yang berani dilakukan oleh seorang makhluk untuk mengingkari perintah Allah, untuk meninggalkan ketaatan mereka kepada Allah. Sebab masalah pada iman. Jadi jangan bercakaplah berkenaan dengan keadilan, kezaliman dan sebagainya selama mana kita tidak memperbetulkan akidah Islam kita, akidah ataupun iman manusia tersebut. Sebab kalau selama mana kita tak mampu untuk membetulkan akidah mereka, selama itu mereka terus akan berada dalam kesesatan, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa qala bin Umar radhiyallahu anhuma, la yablughu al-'abdu haqiqat at-taqwa hatta yad'a ma haka fi sadrik. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan dapat mencapai hakikat takwa hingga ia meninggalkan keraguan di dalam hatinya. Takwa seperti mana yang telah kita jelaskan. Apa maksud takwa? Apa maksud takwa? Takwa ni selalu kita jelaskan. Taqwa al-khawfu min al-jalil wal-'amalu bil-tanzil wal-ridha bil-qalil wal-isti'dad li-yawmir rahim. Itu maksud takwa. Takwa itu adalah melahirkan perasaan takut kepada Allah. Hasil dari perasaan takut tersebut dia akan yang kedua, iaitu beramal dengan apa yang diturunkan. Setelah beramal dengan apa yang diturunkan, akan menjadikan kita orang yang redha dengan apa yang Allah anugerahkan walaupun sedikit. Kemudian yang keempat, bila kita redha, kita beramal, kita takut semua ni,
Tujuan dia apa? Persiapan untuk hari kemudian. Al-isti'dad yaumir rahim. Itu takwa. Jadi nak membentuk takwa tu kita kaji empat perkara ni ada tak pada diri kita. Kehendak untuk nak takut kepada Allah, kehendak untuk beramal dengan apa yang Allah turunkan, kehendak untuk redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita walaupun sikit, kehendak untuk bersiap sedia untuk hari kemudian. Ar-Rahim. Kerana empat perkara ni tuan-tuan dan puan sekalian memang disebut jelas di dalam Al-Quran maupun hadis dari Nabi SAW. Bahkan bila kita berbicara tentang wali pun hari itu ni, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. La khawf. Khawf yakni maksudnya tidak ada sebarang perasaan takut gentar. Takut gentar kepada makhluk-makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana ada dua jenis takut, satu khasyah, satu lagi khauf. Khasyah tu apa? Takut yang berasaskan ilmu. Berdalilkan innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah daripada kalangan ulama. Allah guna di situ khasyah. Jadi kita takut tu kita ada ilmu tentangnya. Jadi orang yang benar-benar takut maka dia khasyah. Dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu, dengan dia mengenali dan dia mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tentang kita takut kepada Allah. Bila takut tu dia sepatutnya memberikan kesan yang kita sebutkan tadi. Al-amal bitanzih, beramal dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Kita tak mau tergolong di kalangan orang-orang yang mana mereka membelakangkan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Mereka menghina, memperkecilkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kepentingan. Mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kepentingan mereka. Sama ada kepentingan mana-mana kelompok ke, parti ke dan sebagainya. Masing-masing pakat menggunakan ayat-ayat Allah, menjadikan ayat-ayat Allah dan hadiah dari Nabi SAW sebagai bahan kosmetik. Saya suka sebut ayat tu. Ada seorang sahabat dia sebut, saya tertarik dengan kosmetik ni dia tambahan. Dia persebut dulu, buat dulu, lepas tu cari nas daripada Quran dan hadis untuk tepat. Dia cari kok mana ayat mana. Dia cakap dulu. Dia bukan meletakkan nas dan dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai asas. Kami bercakap kerana asas ni dak. Dia sembok dulu pu atas cerok. Lepas tu baru dia cari mana nas. Begitu juga orang yang mereka menggunakan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW untuk kepentingan untuk menaikkan orang tertentu, menjatuhkan orang tertentu dan sebagainya. Jadi ini semua menyelisihi syarak, menyelisihi nas Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu benda perkara-perkara seperti ini perlu bertegas. Yang mana ada dalil, ada dalil. Yang mana yang tak ada dalil, tak ada dalil. Ketepikan. Jangan duduk cuba rodek, dia cari nak bagi budi juga. Dia takwil kat sana, dia pusing kat sini, dia kilai kat sini. Ada dalil. Lepas tu bila dia tanya kita, dia dah keluar kenyataan dah haram kata contoh. Padahal benda tu boleh, ada dalil, ada nas. Masuk boleh telefon kita, ustaz ada tak? Ada dalil yang kata haram? Tak ada dalil. Tak ada pendapat. Ada tak pendapat ulama kata ni khilaf. Kata memang dah khilaf, semua benda ada khilaf. Semua benda ada khilaf. Kebanyakannya ada khilaf. Kata macam ni. Kata macam ni, kalau tuan nak macam ni tak boleh. Nak beramal dengan tatabbu' rukhas. Man tatabba'a rukhas ulama faqad tazandaq. Iaitu kita mencari-cari kemudahan-kemudahan yang ulama sediakan. Bukan ulama sediakan, hasil ijtihad mereka, hasil kefahaman mereka terhadap nas-nas yang ada. Jadi mereka keluar satu pendapat. Pendapat itu dilihat sangat mudah ataupun sangat sesuai dengan kehendak orang-orang tertentu. Maka orang tu pun dia tengok, hak ni cantik. Bukan kerana dalil, kerana pendapat tu dia merasa sesuai dengan dia, cenderungan kepada dia. Hak ni yang para ulama Islam sebut dalam satu bab khas dalam kitab usul fiqh, dalam ilmu usul fiqh. Antara bab yang terakhir yang dibicarakan, bab tatabbu' rukhas. Ikut mencari-cari kemudahan-kemudahan yang ulama sediakan, hasil daripada ijtihad dan pandangan mereka. Hukum dia apa?
haram, ijma' semua ulama, tidak ada khilaf. Dia termasuk dalam disebut sebagai sebab tu kata para ulama, antaranya boleh lihat Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam usul fiqh, begitu juga Syekh Syanqiti sebelum daripadanya usul fiqh. Wahab Khallaf menyebut man tatabba'a rukhsal ulama faqad tazandaq. Siapa yang ikuti kesalahan ulama ni, pandangan mereka yang dilihat berkepentingan terhadap orang yang nak ikut tu, maka dia sebenarnya telah zindiq. Zindiq tu, zindiq ni bahasa Parsi daripada zand. Zand ni maksud dia main-main. Maksudnya main-main, mengelirukan, semua sekali maksud itu, di mana dia membawa erti tazandak. Zindiq ini orang yang main-main dengan agama. Jadi dia masuk dalam agama bertujuan untuk main-main. Dia bukan nak serius, dia bukan nak betul-betul beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia nak main-main saja, nak ambil apa yang dia nak, tinggalkan apa yang dia tak mau. Sebab tu bila kita nak faham agama, kita kena faham dari sisi yang menyeluruh, semua sekali. Kita kena lihat daripada semua nas, satu Quran, hadis, penjelasan sahabat Nabi, selama mana ada, selama tu kita kumpul. Sebab tu dalam kita kaedah kita nak faham nas ni, kita kena kumpul nas, himpun semua nas. Setelah himpun baru kita klasifikasi yang mana sahih, yang mana yang lemah. Yang lemah kita tolak ke tepi, tinggal yang sahih saja. Lepas tu yang sahih ni macam mana cara kita nak faham pula. Kalau ada yang dimansuhkan, kita kena tolak ke tepi. Tinggal yang tidak dimansuhkan sahaja, yang ni kita nak faham. Kalau ada pertembungan dan pandangan, kita kena fikirkan macam mana nak himpunkan. Sebab apa? Sebab kedua-duanya sahih. Jadi ini semua kena. Macam contoh dalam satu peristiwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila peristiwa membunuh Abu Jahal, ada disebut di dalam hadis kata si fulan, dan antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani bila dia ulas tentang sejarah siapakah yang bunuh Abu Jahal, dia cuba himpun semua riwayat. Kawan ni tebah kaki, kawan ni tebah badan, kawan ni tetak, yang datang potong kepala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi cara kaedah kita nak himpunkan riwayat-riwayat yang dilihat secara mata kasar kita nampak macam bertembung, tapi sahih. Macam mana? Sebab kita kena tahu perkataan-perkataan Nabi SAW, dia takkan ada pertembungan. Al-Quranul Karim takkan ada pertembungan. Okey? Jadi itu perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian wal isti'dad yaumir rahim ataupun warida bil qalil, kita redha dengan perkara-perkara yang sedikit, berarti perasaan redha ataupun perasaan sabar dengan apa yang berlaku ke atas kita, ujian dan dugaan yang berlaku ke atas kita. Jadi redha ni dia akan datang setelah kita bersabar. Bila kita bersabar, dia akan main redha. Redha ni kita menerima lah. Bersabar ni kita cuba tahan. Sebab itu perkataan sabar ni dalam bahasa Arab, as-sabru huwal habsu. Sabar tu maksud dia habs. Habs tu maksud dia kita kepung dan penjarakan. Habs, kurung. Lepas tu sabar tu dia satu kurung ni simbol kepada kesabaran. Kita kurung jiwa kita kekang. Jadi sebab tu bila berbicara tentang redha, hasil daripada kurung, dia tu kurung lah, menjerit pun tak guna, aku redha lah berjalan. Nampak? Macam tu juga apa yang berlaku bagi orang yang redha ni. Jadi bila dia berlaku sesuatu permasalahan kepada dia, dia sabar, dia kekang jiwa dia, dia kurung nafsu dia, dia kurung emosi dia, maka seterusnya akan menjadikan dia redha. Sebab tu apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan wa basyiris sabirin, khabar gembiralah bagi orang yang bersabar. Ciri-ciri dia apa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yang mana apabila mereka ditimpa musibah, mereka akan menyebut sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian dia kata di sini tidaklah seorang hamba itu mencapai hakikat takwa sehingga dia meninggalkan keraguan di dalam hatinya. Ya.
Keraguan sangat jelas. Dalam Islam kita tak boleh ada sembarang keraguan pun kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Sebab tu bila di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang pertama kan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Itulah kitab yang tidak ada padanya sebarang sedikit pun keraguan, tak ada pun keraguan. Dzalikal kitab la raiba. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu, berpindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Tinggalkan yang ragu, pergi kepada yang tidak meragukan kamu. Begitu. Jadi sesuatu yang meragukan, kita kena faham, sesuatu yang meragukan bukan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah kita tak boleh ada sebarang keraguan baginya. Sesuatu yang meragukan di sini benda yang kita tak pasti. Contoh kedudukan hadis kita tak pasti. Kefahaman hadis ini maksud dia macam mana kita tak pasti. Allah, kita tak pasti nak buat macam mana. Tinggalkan berarti kita tinggalkan buat sementara untuk kita mencari kebenaran dan kefahaman yang benar tentangnya. Bukan berarti kita tinggal semua tu. Berbeza dengan muamalah dunia kita yang tidak ada kaitan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Benda-benda yang meragukan kita tinggalkan. Makanan ni halal ke tak halal ni tak pasti, tinggalkan. Benda yang urus niaga seperti ini halal ke tak halal, MLM ke contohnya kan, ataupun yang sewaktu dengannya. Lah ni orang tak guna dia MLM, orang tak guna nama, orang guna nama macam-macam, jaringan lah, apa dia lagi, networking tak networking lah, macam-macam lah. Saya pun macam-macam jumpa orang ni, ni bukan MLM ni. Memang, tapi hakikatnya dia tak sama kaedah dia, piramid. Jadi benda-benda macam ni meragukan apabila wujud di sana pendapat, penjelasan para ahli ilmu tentang hukum perniagaan-perniagaan yang seperti ini. Maka lebih baik, lebih utama untuk kita tinggalkan daripada kita terjebak di dalam perniagaan-perniagaan seperti itu. Itu dalam bab muamalah dunia. Adapun tentang Al-Quran dan Al-Hadis, kita tak boleh ada sebarang keraguan. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajaduhu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah kamu tadabbur isi kandungan Al-Quran? Sekiranya kamu melihat perkataan selain daripada Al-Quran, nescaya kamu akan mendapati pertembungan dan persisian yang banyak. Nah, habaq kata Al-Quran itu komplit. Jadi iman orang Islam pada Al-Quran itu mesti penuh. Dia tak boleh kata berasa tak betul, berasa tak boleh. Begitu juga pada hadis Nabi SAW, mesti penuh. Mesti tak boleh berasa kata macam tak sesuai, tak boleh. Mesti wajib beriman dengannya. Sebab tu baru kita boleh capai hakikat takwa yang sebenar. Baru kita boleh rasa takut kepada Allah, baru kita boleh rasa nak beramal, baru kita boleh berasa redha, baru kita boleh berasa kita nak bersiap nak menuju hari kemudian kerana keyakinan kita kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Seterusnya, waqala Mujahidun, berkata Mujahid, syara'a lakum minad-din, awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahida. Mujahid berkata ketika mana menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan kalian, disyariatkan kepada kalian dalam surah Asy-Syu'ara ayat 13. Maksudnya adalah kami telah mewasiatkan kepadamu wahai Muhammad dan kepadanya satu agama yang sama. Satu agama yang sama. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini kalau dilihat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebab apa tak duk dia bawa perkataan Mujahid yang berkaitan dengan syariat. Ini duk cakap bab iman ni. Kalau takwa tu ada kaitan jelas dengan iman. Ini dia tak duk pasal apa dia cakap berkenaan dengan pensyariatan. Pasal apa? Sebab dia nak habaq kepada kita bahawasanya, tuan-tuan dan puan sekalian, syariat Islam tu termasuk di dalamnya iman. Iman juga merupakan satu pensyariatan. Kita kadang-kala bila bercakap tentang syariat, kebanyakannya kita menyentuh isu-isu ibadat. Kita kurang menyentuh isu-isu akidah. Akidah adalah pensyariatan yang terbesar. Itu syariat. Tuan-tuan, cuma mungkin apabila disebut sebagai syariat,
Banyak bila kita kuliah syariah, fakulti syariah, terbayang di dalamnya ibadat-ibadat harian, fiqh. Okay? Kalau tengok tuan-tuan dan puan sekalian, kitab ulama-ulama dulu, contoh kitab Al-Imam Al-Ajurri, kitab dia bernama Asy-Syariah. Kitab apa syariah tu? Aqidah. Nama ilmu aqidah ni banyak. Ilmu aqidah ni banyak nama dia. Nama aqidah pun dia. Bagi nama Kitabul Iman, iman pun dia. Seperti Kitabul Iman oleh Ibnu Mandah. Ibnu Mandah dia tulis Kitabul Iman. Ibnu Taimiyah pun ada Kitabul Iman. Dan ramai lagi di kalangan ulama ada Kitabul Iman. Kemudian Usuluddin pun ada. Kemudian Asy-Syariah pun ada. Ke kalangan Al-Imam Al-Ajurri ni. Kemudian apa lagi? Syariah, Usuluddin, Aqidah, Fiqhul Akbar, fiqh yang besar, seperti susunan Al-Imam Abu Hanifah. Dia ada Fiqhul Akbar, fiqh ada fiqh kecil, fiqh besar. Fiqh kecil dia memasukkan ibadat harian ni semua, muamalat, munakahat, semua sekali lah, jual beli, nikah kahwin, dia masukkan yang tu. Fiqh besar, akidah. Nampak? Tauhid pun memasukkan ilmu akidah. Jadi ini nama-nama akidah. Jadi disebut syariat. Syara'a lakum minad din. Disyariatkan, kami telah mewasiatkan ataupun disyariatkan kepada kalian agama ni. Maksudnya kami telah wasiatkan kepada kamu Muhammad dan kepadanya satu agama yang sama. Nah, abang di sini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, seperti yang diulas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Aini dalam Umdatul Qari, menjelaskan bahawasanya pensyariatan yang paling besar dalam agama adalah iman, sesuai dengan topik yang Al-Imam Al-Bukhari sedang sediakan. Nak abang kata iman juga disyariatkan. Sebab tu kita tak boleh beriman ikut suka hati. Kita kena beriman sesuai dengan syariat. Nak beriman kepada Allah kena sesuai dengan syariatnya. Lalu senang kita beriman kepada Allah. Beriman. Macam mana cara beriman kepada Allah? Adakah kita mengesahkan Allah dengan cara yang benar, melalui nama-namanya, melalui perbuatan-perbuatannya, melalui ibadat yang kita lakukan kepada-Nya? Adakah kita beriman kepada Allah dengan cara dan kaedah yang betul? Adakah kita beriman kepada Nabi dengan cara yang betul? Adakah kita beriman kepada para malaikat dengan cara yang betul? Kita beriman kepada kitab-kitab dengan cara yang betul? Kepada hari kiamat dengan cara yang betul? Kepada qada dan qadar dengan cara yang betul? Kita tak boleh kata beriman macam tu je. Sebab iman adalah pensyariatan. Kita kena faham, tuan-tuan dan puan sekalian. Contoh saya bagi bila kita terima pensyariatan salat, semua orang terima pensyariatan salat. Oh, salat diwajibkan, difardukan. Aku terima. Adakah kita menerima pensyariatan salat semata-mata tanpa menerima pensyariatan cara melaksanakan salat? Allah hentak Nabi ajak cara nak bersalat. Maka sewajarnya bila kita menerima pensyariatan salat, kewajipan salat, kita wajib terima cara-cara nak salat. Peliknya orang kita, dia terima sebahagian orang kita. Bukan semua, sebahagian. Dia terima pensyariatan salat. Bila kita datangkan kepada dia cara Nabi SAW salat, oh, tak boleh terima. Pelik bin ajaib. Heran ni tak pasti apa. Macam tu juga bila kita bercakap tentang iman. Oh, iman ni kita mesti beriman kepada Allah. Kita juga mesti terima cara-cara Nabi ajak kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam semua ibadat yang lain. Kita terima pensyariatan zikir. Oh, zikir, zikrullah, puji Allah. Zikir lepas sembahyang ke zikir apakah. Kita tak boleh terima zikir, oh kita zikir kepada Allah. Lepas tu ikut suka nak zikir macam mana? Tak boleh. Kita terima pensyariatan zikir dan kita wajib terima kaedah dan cara untuk kita berzikir. Tu baru kena. Kalau tidak, kita tak panggil syariat. Nampak tak tahu saya? Kerana itu dia kata kepada dia, kami telah mewasiatkan kepada kamu Muhammad dan kepadanya satu-satu agama yang sama. Yang mana yang diertikan dengan sini kepadanya, nya tu merujuk kepada kami wasiatkan kepada kamu wahai Muhammad dan kepadanya.
Nya tu merujuk pada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, seperti yang diulas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau kita tengok pun di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Surah An-Nisa. Wahai sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada kamu wahai Muhammad seperti mana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi selepasnya. Yang ini yang ilmuwan Islam berselisih pendapat. Siapa dia Rasul yang pertama? Adam ke Nuh? Ada kata Adam, ada kata Nuh. Perselisihan ini berpunca daripada ayat Quran ni lah. Kami wahyukan kepada kamu. Kepada Adam ada Allah kata wahyu. Ini perselisihan ulama. Ada orang dia menggunakan benda ni, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk dia kata apa? Untuk dia kata puak-puak, ada sebahagian puak-puak ni mereka tolak, mereka tak mengiktiraf Adam tu sebagai Nabi dan Rasul. La haula wala quwwata illa billah. Ini bukan soal tu, ini cara kamu bercakap ni sebenarnya tak betul. Dan kamu bercakap dengan penuh prasangka. Sebenarnya ini adalah perbincangan di kalangan ulama-ulama Islam dalam apabila membicarakan tentang perbezaan antara Nabi dan Rasul. Ini kekhilafan yang timbul. Ini kekhilafan yang dibahaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dibahaskan oleh Al-Imam Nawawi, dibahaskan oleh Al-Imam Suyuti, dibahaskan oleh ulama-ulama Islam yang lainnya, dibahaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang perselisihan. Adakah Adam nak buat satu ke? Pasal apa? Pasal bila dikaji semula ayat-ayat Al-Quran, dilihat wahyu Allah turunkan kepadanya. Bukan nak habaq kata yang turun awal atas muka bumi Adam, tapi nak habaq ni yang diutuskan untuk menyeru manusia. Kerana Adam dia punya dakwah dia terhad kepada anak pinak dia, kaum keluarga dia. Berbeza dengan Nuh, dia dah ada kaum, dia dah ada generasi. Jadi dakwah dia tu lebih bersifat luas. Okey. Seterusnya dibawa lagi perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita habis ini. Wa qala Ibnu Abbas syir'atan wa minhaja sabilan wa sunnatan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang bermaksud daripada aturan dan jalan yang terang. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-48 adalah jalan dan sunnah. Syir'atan wa minhaja. Syir'ah syariat, aturan. Minhaj, jalan yang terang, jalan yang jelas. Okey, ini adalah jalan dan sunnah. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa pula kaitan, apa juga kaitan dengan kitabul iman ni? Apa kaitannya? Apa kaitannya? Ini yang ulama-ulama Islam, Ibnu Hajar antaranya, dia berbincang apa kesesuaian perkataan-perkataan yang Al-Imam Al-Bukhari bawa dalam sahih dia ni dengan tajuk dia. Apa munasabah? Duk tak duk cakap bab iman, tiba-tiba cakap jalan, sunnah, aturan dan jalan yang terang. Apa dia? Nampak bagi di sini tuan-tuan dan puan sekalian, pensyariatan di dalam Islam ni sangat terang. Penjelasan tentang iman ni sangat terang bagi orang-orang yang mengambil manfaat daripadanya, bagi orang-orang yang cuba mendapatkan penjelasan tentangnya. Tak ada satu kekaburan pun dalam Islam sebenarnya. Kekaburan itu sebenarnya mai daripada kita yang tak buat analisa, kita yang tak berapa nak tahu, kita yang jahil, kita yang tak berilmu. Itu sebenarnya, bukan daripada Islam itu sendiri. Orang nak faham berkenaan dengan agama Islam ni senang, tak susah. Penyebaran agama Islam ni pun berjalan dengan senang, tak susah. Takdir Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang pada hari ini, buku-buku tentang Islam, tentang agama murah nak dibandingkan dengan buku-buku perubatan. Buku perubatan tu sekepil besar ni pun dah dekat 700-800, 300-400 tu boleh beli Sahih Bukhari syarah, Fathul Bari syarah Sahih Bukhari tu yang 17 jilid tu. Kita dah boleh beli. Nak abang kata betapa mudahnya penyebaran Islam.
Sampai ke tahap itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan penilaiannya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi kalau untuk orang pada hari ini nak menolak sesuatu yang datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah hanya dengan alasan tak tahu. Sebab ilmu kita dah sampai pada kita pada hari ini. Jadi nak kaitkan di sini syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan tentang iman juga sangat jelas. Peraturannya, jalannya pun sangat terang. Jadi sebab itu dia bawa perkataan Ibn Abbas. Bahkan perkataan di sini disebut manhaj. Kita dengar selalu manhaj kan? Sebab itu kita pun bila kita kena tahu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah apa dia. Adakah sama manhaj dengan akidah? Sama ke tak? Manhaj tu prinsip. Manhaj tu dasar-dasar. Prinsip dalam kita berakidah, prinsip dalam kita belajar fiqh, prinsip dalam kita beribadat, prinsip dalam muamalat, prinsip-prinsip ni kita kena tahu asas-asas dia. Betul tak betul kita beramal, kita berakidah. Kalau kita tak ikut guideline dia, sebab tu yang selalu dibicarakan, yang selalu dibincangkan adalah manhaj at-talaqi wal istidlal. Prinsip dalam kita memilih sumber ilmu dan prinsip dalam kita memahami sumber-sumber ilmu tersebut. Kita kena ada prinsip, bukan sembrono kita memilih sumber ilmu. Sama seperti kita nak faham sumber ilmu tu ada guideline dia. Kita dah dapat Sahih Bukhari. Sahih Bukhari antara sumber ilmu yang penting. Dapat, nak faham macam mana, perlu ada guideline dia. Dia tak boleh secara sembrono. Kita perlu merujuk bagaimana cara Nabi faham, bagaimana cara sahabat faham, bagaimana cara tabi'in dan ulama-ulama yang rabbani, bagaimana cara mereka memahami Al-Quran, bagaimana cara mereka memahami hadis-hadis Nabi SAW. Yang tu dia panggil manhaj dalam at-talaqi wal istidlal. Pilih sumber ilmu dan memahami sumber ilmu. Manhaj dalam berakidah, apa dia? Prinsip-prinsip dia. Prinsip dari sudut rujukan, settle dah. Prinsip dari sudut poin-poin penting dalam akidah, apa dia? Bila sebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, benda apa kita terbayang dulu? Tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita terbayang tentang hukum iman, kita terbayang tentang hukum Islam, kita terbayang tentang Rasul, kita terbayang tentang malaikat dalam rukun iman itu semua kan. Kita terbayang tentang sahabat Nabi, kita terbayang tentang karamat para wali ini. Benda tu dibincangkan dalam akidah. Kita terbayang tentang pemerintahan, kita terbayang tentang al-wala wal-bara. Ini semua merupakan poin-poin penting manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bila Ahlus Sunnah wal Jamaah bergerak, kesemua ni diambil kira, kesemua ni diberikan perhatian penting, diberikan perhatian khusus dalam berbicara tentang akidah. Kemudian kita bila sebut akidah juga terbayang syirik, tauhid lawan syirik. Nak cerita pasal syirik pula. Jadi ini semua poin-poin penting, yang mana ada hubungan kait antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, du'aukum. Disebut sini du'aukum, iaitu kata dia imanukum biqaulihi azza wa jal, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum wa ma'na ad-du'a'i fil lughati al-iman. Doa kalian maksudnya adalah keimanan kalian. Disebut doa adalah maksudnya iman. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada orang musyrik, Tuhanku tidak mengindahkan kamu melainkan kalau ada dalam ibadahmu. Melainkan kalau ada doa dalam ibadahmu lah maksudnya. Makna doa menurut bahasa adalah iman. Doa menurut bahasa adalah iman. Sebab doa untuk asalnya dalam menurut bahasa doa itu adalah ibadat. Doa adalah ibadat. Berasaskan hadis Nabi SAW dalam riwayat Tirmizi itu, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Maka apa kaitan dengan iman? Pasal apa tak doa Imam Bukhari kaitkan doa dalam bahasa Arab adalah iman? Apa pasal? Bila kata doa itu adalah ibadat, tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak meminta kan? Kita minta tak kepada sesuatu yang kita tak percaya?
Nak apa minta? Kita nak minta kat orang pun, nak minta, nak pinjam duit ke, nak minta tolong ke, takkan kita nak pergi kat orang, minta maaf ni saya bagi contoh, dekat orang yang dia tak kemampuan duduk atas terlantak atas katil hospital, koma lah. Ni tolong Ustaz aku ni, aku nak ni. Logik kan? Tak. Kita nak pergi minta pun kita tengok orang yang sihat. Orang yang sihat pun kita clarify juga, kita check juga. Kita nak minta pinjam duit, ada kan kita perlu dalam keadaan yang terbesar. Tengok dia ni atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Ni ada duit, kita ada duit. Kita clarify juga. Hasil daripada kepercayaan kita pun kita meminta dengan dia. Tengok dia, oh nampak kemah-kemah. Baru kita minta dengan dia. Ataupun kita begitu juga. Apatah lagi bila kita berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berdoa, kenapa kita berdoa minta ke Allah? Hasil percaya. Percaya itulah ada kaitan dengan iman. Sebab tu kata Imam Bukhari, ad-du'a'u fil lughati al-iman. Doa dalam bahasa adalah iman. Sebab tu kalau orang salah dalam meminta, dia meminta sesuatu selain daripada Allah, berarti dia telah syirik, dia telah kufur. Sebab apa? Sebab dia telah menyamakan iman dia, kepercayaan dia dengan makhluk ni sama dengan kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti pesanan hadis Ibnu Abbas tu, "Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah." Bila kamu nak minta tolonglah hanya kepada Allah, dan bila kamu nak berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada sesuatu selain Allah boleh tak kita berdoa kepada dia? Tak boleh. Minta tolong dia doa kalau masa dia hidup. Tolong doa kat saya tak puas sihat, tolong doa sikit. Saya berdoa juga, tapi Tuhan pun tolong doa bagi orang yang saleh. Dan sebab tu ad-du'a fi lughati al-iman, doa dalam bahasa Arab, kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, adalah iman. Wallahu a'lam. Kita berhenti di situ dulu. Nanti kita akan sambung hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Betul. Ustaz, kita diterangkan poligami sunnah dan kaum lelaki. Yang ini nak ke harus ada yang dengar pendapat ceramah dengan tiada galakkan dari Rasulullah tentangnya bahawa poligami yang digalakkan adalah kaum lelaki saja. Bismillah. Tentang poligami sensitif ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya tahu dia pertama sekali, poligami itu adalah sebahagian daripada syariat Islam. Itu sebahagian daripada syariat Islam. Dia termasuk dalam sunnah baginda SAW. Bila kita tu yang kita boleh haram, macam mana orang nak kata harus? Nampak? Dia macam ni. Mula-mula kita nak cakap ni, kita kena cerita dulu apa maksud sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni seperti yang dijelaskan oleh para ahli ilmu, ulama-ulama hadis, antara Ibnu Hajar, juga As-Suyuti, juga Al-Iraqi, ma ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyah aw khuluqiyyah. Sesuatu yang bisa diriwayatkan daripada Nabi, sama ada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi, sifat Nabi, sifat akhlak Nabi, ataupun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas Nabi. Sesuatu dinukilkan daripada itu semuanya hadis. Semuanya hadis. Begitu juga semuanya sunnah. Cuma ada ahli ilmu membahagikan, ada sunnah yang disyariatkan kita mengikutinya, ada sunnah yang tak disyariatkan. Sebenarnya pembahagian ini kurang tepat. Apabila kita bercakap dengan ciptaan, bagaimana kita nak berikut? Hidung kita nak buat macam hidung Nabi, kita tak tahu macam mana. Mata nak buat macam mata Nabi, kulit nak buat macam kulit Nabi, tapi dia nak kerja sel pula. Jadi payah. Kita kulit ni tak berapa nak clear. Maksudnya dari sudut kulit lah, kita bukan cakap pasal dia. Kulit ni kita dah gelap macam ni. Oh, tengok disebut dalam Syama'il Muhammadiyah tentang Nabi SAW nak berdiri putih logo Nabi. Tak boleh. Itu dikategorikan menukarkan ataupun taghyir khalqillah,
tukar ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi ada tentang perkara-perkara perkataan Nabi, perbuatan dan pengakuan akhlak Nabi, semua ni itu adalah sunnah. Nabi cakap pasal Quran, pasal fardunya salat, itu adalah sunnah. Sunnah Nabi SAW. Nabi cakap tentang fardu haji. Fardu haji adalah sunnah. Zakat adalah sunnah. Bukan sunat nak kita cerita ni. Nampak? Sebenarnya dua-dua dalam bahasa Arab dia sebut dua-dua, sunnah dengan sunat. Sunnah dengan sunnah ni semacam je. Maksud dari sudut sebutan. Tapi hakikatnya berbeza. Sunnah yang sunat yang kita faham ni, itu adalah hukum hakam yang 5. Daripada sunnah Nabi semua ni, apa hukumnya? Oh, sunnah ni hukumnya wajib. Sunnah ni hukumnya sunat. Sunnah ni hukumnya harus. Dan Nabi meninggalkan benda ni. Sunnah, Nabi tinggal sunnah. Tinggal Nabi itu hukumnya makruh. Tinggal Nabi dalam bab ni hukumnya haram. Dalam bab ni Nabi tak kata apa, Nabi tak lain, Nabi tak larang. Oh, harus. Nampak? Ini dari sudut al-ahkam, hukum. Ini dari sudut sunnah. Mungkin Nabi SAW poligami, kita nak tak bab lah. Sunnah yang sunat tak? Ataupun sunnah yang harus? Sunnah yang harus ke sunnah yang sunat? Asasnya. Macam mana kita boleh kata harus Nabi buat? Bukan Nabi tak buat, Nabi tak kata apa. Kalau sekiranya Nabi SAW tak kata apa, Nabi tak komen, Nabi tak bagi apa. Contoh, asal pada minum air Coca-Cola, harus ke enggak? Coca-Cola harus minum lah. Tak ada larangan, tak ada suruhan, tidak. Adapun poligami, Nabi SAW buat kan? Maka dia berarti sunnah yang sunat. Sunnah yang sunat lah. Sebab ada anjuran daripada Nabi SAW. Tapi wajib ke tak? Tu pun mengatakan nak poligami ni, dia kena tengok syarat-syarat dia. Dia kena tengok syarat-syarat. Ni bagi support je lah. Kalau ada buah. Tak ada sungguh. Kita kena tengok dia punya syarat-syarat dia. Allah Subhanahu Nabi SAW sebut tentang al-istita'ah, kemampuan. Kemudian Nabi SAW sebut tentang al-adl, adil. Dua ni merupakan perkara yang paling penting bagi orang nak poligami. Masalahnya lah ni, yang ramai nak poligami, bila nak poligami, sunnah Nabi ni, nak faham sunnah Nabi. Dia tak agak ni dia bukan pergi mengaji pun. Sembahyang bang pun tak ketahuan dah. Jadi tapi ini adalah hakikat yang berlaku. Bukan bererti kata oleh kerana pasal dia tak sembahyang dia tak boleh poligami. Tak. Tapi maksud saya pada hari ini, cara dia menggunakan dalil tu. Yang ni yang saya katakan, dia jadikan dalil tu sebagai satu bahan kosmetik. Kita juga tak mau sikap terlampau dalam nak tolak poligami, kelak anti poligami. Astagfirullahaladzim. Ini mai daripada hadis Nabi SAW. Jadi apa pun nak jadi, lah ni pun ada program-program reality. Jadi ustazah terpilih, apa tu, ustazah apa ni, macam jadi ustazah lah, dan sebagainya. Piduk habak pula, oh kita tak boleh terima poligami. Tak payah cakap benda tu. Ini syariat Islam. Asasnya kamu kena terima dia sebagai satu pensyariatan yang dibenarkan di dalam Islam. Akidah mesti terima, tak boleh ada keraguan. Ini hakikat iman kita ni kepada syariat Nabi SAW. Itu satu, tapi akidah dulu. Lepas tu soal realiti, suami kita mampu ke tak mampu ke, kita mungkin tahu menilai. Kita mampu memberi nasihat dan teguran kepada dia. Soal dia nak buat juga, adakah kita ada daya untuk menghalang dia? Tak ada daya untuk menghalang dia. Tak mampu untuk menghalang dia. Jadi dia nak buat, dia tak mampu, dia tidak adil, dia ada masalah keuangan, dia ada masalah sikap dia. Dia nak buat benda-benda yang dia nak laksanakan ini juga. Ini satu sunnah Nabi SAW. Tapi dia orang yang tak cukup syarat untuk buat. Dia tanggung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kesilapan dan kesalahan. Tapi sampai kita nak buat anti, nak buat kata Nabi SAW tak seru pun, Nabi seru pada seorang saja,
Kita nak tahu mana bila kata Nabi tazawwajul waludul wadud fa inni mukatsiru bikumul umami yaumal qiyamah. Nikahilah kamu wanita-wanita yang dapat melahirkan, memberikan kamu banyak anak. Sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umatku di akhirat kelak. Jadi kalau dengan isteri pertama dapat zuriat seorang dua, nak zuriat ramai lagi, cari lagi, dikahwin lagi dengan alasan zuriat contohnya. Itu satu alasan yang munasabah. Tapi dengan syarat-syarat tadi mampu dan adil. Dia tak boleh yang bini pertama ni dapat terbang dia. Oh, pergi bercuti dah 3 bulan. Dia tinggal lah bini yang tua ni seorang-seorang kat rumah. Yang bini tua ni dia tak pernah bawa pergi ke mana pun. Lepas tu dia kena bawa adil. Contoh adil dah saya bagi Bini tua ada anak 3 orang. Bini muda tak ada anak lagi lah. Bulanan dia nak bagi gaji. Dia nak bagi apa dia bagi? Allowance. Astagfirullah. Silap perkataan. Allowance. Dia nak bagi allowance dekat bini tua. Dekat bini tua kalau dia bagi 1,000, bini muda dia tak ada bagi 1,000. Tak kena. Dia kena bagilah yang ni nak kena jaga. Tengoklah dia punya urusan kehidupan dia, bulanan dia macam nak kena dulu. Dia kena kekalkan kalau ini 1,000. Yang ni bini orang tu. Contoh. Itu baru dia bagi adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang ni dia beli Alphard, sesuai lah. Sebab anak 3 orang. Hak ni pada kancil sudah lah. Tak contoh lah. Kalau kancil sesuai lah. Lagi elok sikit. Maksud saya nak sahabat nak bagi gambaran saja. Dari sudut keadilan bagaimana si suami itu dia menyusun rumah tangga dia dengan cara yang dengan cara yang adil, yang difahami menurut Islam, sesuai dengan tempatnya, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi sebenarnya bagi orang yang seperti ini, golongan-golongan yang banyak pada hari ini ada golongan-golongan sister ini Islam, sebahagian bahkan majoriti mereka yang bercakap isu-isu yang seperti ini. Kemudian ada lagi beberapa jenis kelab ni duk anti poligami ni, tak bertawan jadi maknanya ni tak betul. Ini tak betul, tuan-tuan dan puan-puan, tak betul. Ini salah dalam sudut syariat dan pendekatan Islam. Kalau tak reda soal kita tak boleh nak terima dan sebagainya, yang tu isu peribadi. Itu isu masalah emosi masing-masing. Adapun dari sudut Islam, itu adalah pensyariatan yang diizinkan. Daripada keluar pergi berzina, lah ni teruk, dan ni banyak pusat-pusat yang tak sepatutnya ada. Pusat-pusat urut lah, pusat-pusat kelab-kelab lah dan sebagainya, ada bekalkan perempuan dan sebagainya. Jadi daripada melakukan perkara-perkara seperti itu, lebih baik melakukan satu tuntutan syariat. Sebenarnya orang tak melihat benda ni, orang melihat sebagai satu benda yang merosakkan rumah tangga, merosakkan rumah tangga bila suami kurang salah satu daripada saya sebutkan tadi. Sama ada dia tidak adil ataupun dia tidak berkemampuan, dia akan melakukan kerosakan. Ini duk menagih dadah menikah 4. Betul tak ni? Kan ni masalah ni sebab tu di Malaysia bukan kata tak bagi. Kadang-kadang orang lelaki yang nak kahwin dia kata apa lah di Malaysia ni payah nak kahwin 4 ni, sedangkan ni sunnah Nabi apa semua. Dia kena faham bila berlaku pejabat-pejabat agama ni yang nak tahu keizinan isteri, nak tahu memang dari satu sudut tak payah buat lah nak keizinan isteri pertama tahu. Tapi hakikatnya apabila berlaku penipuan, si suami dia tak bagi nafkah pun kat isteri pertama dia. Dia melakukan kezaliman pada isteri pertama dia. Sebab tu pejabat agama ni dia buat satu undang-undang, mesti nak dapat tahu izin dari isteri pertama. Apa dia bagi nafkah cukup ke tidak? Dia ni ke tidak? Kalau dia tak adil dari isteri pertama, lepas tu nak pergi cari izin, nak buat apa? Satu ketidakadilan berlaku. Sebab tu dia perketatkan sedikit. Ketatkan bukan dalam erti kata nak melarang benda ni. Ketat dalam erti kata berlaku penyelewengan dan sikap yang mementingkan diri sendiri bagi orang tertentu. Dia bersanggup buat macam-macam. Ada orang yang dah ada kemampuan, cerita lain lah. Orang yang masalah yang berlaku ni bila orang tersebut dia kurang salah satu daripada kedua benda ni. Walaupun ada kemampuan, tapi dia bersikap tak adil. Dia duk pukul, dia duk belasah isteri dia di rumah apa semua tak tahu. Lepas tu dia duk komen kata mak pasal puan nak kahwin pun payah apa semua dan sebagainya. Jadi ini masalah yang berlaku. Macam tu juga mahar. Bila di Saudi dulu di Arab Saudi mahar murah aja. Pasal nak sesuaikan dengan tuntutan Nabi SAW. Nabi tuntut perkahwinan yang paling bagus adalah mahar yang paling murah. Tapi bila berlaku penderaan ke atas wanita,
ketidakadilan ke atas wanita. Perempuan di Saudi pada zaman tersebut dah tak kerja, tak ada kerja bagi wanita. Lepas tu mahal murah pula. Jadi laki-laki ni ambil senang. Dia rasa tak mau dia cerai abang, dia cari orang lain pula. Rasa tak mau dia cerai abang, lepas tu dia pukul, dia belasah apa semua. Jadi menyebabkan kerajaan Saudi sebab bertengah dalam isu ni. Dia naikkan mahal sampai berapa? 100,000, 200,000, 300,000, ya. Lepas tu kena ada rumah, kena ada kereta, semua kena ada lengkap. Dalam rumah tu kena ada semua lengkap. Jadi dia angkatkan pasal apa? Kemaslahatan. Yang ini bergantung kepada kecerdikan pemimpin sesebuah negara. Macam mana dia nak kawal agar tidak berlaku kezaliman ke atas wanita, begitu juga kezaliman ke atas lelaki. Syiah sebab senang, dia pun muta'ah. Di mana-mana KP ni sat muta'ah. Syiah ni senang je. Orang yang buat muta'ah tu, abang dekat dia, abang kata ada adik yang bagi nak muta'ah sat. Taubat tak bagi. Betul. Tapi depa yang duk pegang dengan Syiah ni, yang tu yang dia buat syok tu. Duk pergi sana pergi sini muta'ah 6 hari nikah kontrak. Itu muta'ah nikah kontrak. Jadi ini benda-benda yang dilakukan. Wallahu a'lam. Itu pendapat saya lah. Apa ni? Apakah sunnah-sunnah masa majlis nikah? Seperti doa isteri, solat sunat, apakah yang dianggap sunnah dan bukan daripada sunnah? Dia tentang majlis nikah ni, dia ada satu buku cantik. Kita cadangkan terutama masa yang belilah. Nanti anak-anak nak nikah apa semua ni. Adabuz zifaf. Adab az-zifaf, iaitu nikah kahwin menurut sunnah Nabi SAW. Susunan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nikah kahwin menurut Quran dan sunnah. Dia cerita daripada mula-mula dia masuk Minang, macam mana ikut sunnah Nabi SAW. Lepas tu dia cerita lagi, bukan saja nikah Minang, dia cerita lagi kahwin, apa yang nak dilakukan dan sebagainya, persiapan, kenduri kahwin macam mana ikut cara sunnah. Jadi itu susunan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kita pada hari ini kenduri kahwin kita banyak ada pro kepada adat, pro kepada mengangkat adat. Kita kahwin tu kita pun hias, perhiasan-perhiasan, bukan tak boleh, tidak ada masalah. Kita menghormati adat dan budaya kita. Tapi sampai kepada taja tunjukkan kepada orang duduk pengantin. Kemudian pengantin pun lawan apa dia, kucuk-kucuk depan orang. Lawan sayang. Dia nak jadi macam, kita taklah apa ni macam Kristian, tapi kucuk pipi, kucuk dahi. Batal-batal kan, suruh batal. Batal tu buang angin sudah. Jadi dia suruh salam, kemudian kucuk. Jadi benda-benda seperti ini sebenarnya dari sudut Islam menyelisihi syariat sebenarnya. Salat sunat apa tu? Yang tu dari sudut hadis Nabi SAW tak pernah disuruhkan pun. Bahkan kita pada hari ini pun nak akad, kena salam ke? Kena salam. Tu macam apa ni saya cerita dulu ni. Saya cerita dulu. Masa saya apa? Saya nikah dulu. Kita habis belajar, fresh graduate ni, habis ngaji. Saya ingatlah nikah ni mudah. Nabi SAW sebut di dalam hadis, ankahtukaha qabiltu. Aku nikahkan kamu dengannya, aku terima. I do what? Apa yang sebenarnya yang tu saja. Jadi saya pun pergi dengan pakai serban semua tak. Esok jumpa di Terengganu. Duduk masa tu imam tu mai kat kita pun dia ulak tangan, kita kata kita pun tak mau masa tu duduk tengkak baru ulak tangan. Kita pun ulak tangan. Dia kata okey, aku, dia kata, mewakili sekian nikahkan kamu dengan mas kahwin ni tunai. Habis tunai lah, tunai. Kemudian saya jawab pun, aku terima. Tak sah. Tak sah. Ini problem dia kata tak sah, dia kata tak sah tu problem.
Kita bahasa Pon ni kata, dia kata, warna ni tak tahu ke? 3 kali. 3 kali, saya orang 3 kali. Kata mana lah kita dah hafal. Ini bukan apa ni, soalan sport kan. Lepas tu dia kata dah tak apalah, kata ni tulis ni, ingat, cuba ingat ni sebut ni. Sampai ke tahap tu, sebenarnya kita nak nikah dengan siapa ni? Dia kan tu lah. Karena ada dalam diri tu kita nak nikah dengan dia. Ni sport tua kita. Ini settle kot tu je. Yang nak kena susah sangat dengan nak sebut Nia, pasal tak ada Nia. Yang kedua tu salah, tak ada Nia. Nia tu dah sebut tak boleh tu sebenarnya. La haula la quwwata illa billah. Jadi menyusahkan. Jadi orang dia lebih takut pada lafaz nak akad tu daripada tanggungjawab selepas akad. Allah takut sungguh Allah tu hafal tu. Tak dia cik mak macam rukun iman sah, rukun Islam. Hak tu dia kena hafal. Dia tak kira tu tanggungjawab engkau sebagai seorang suami setelah dia akad. Tanggungjawab tu yang paling besar sekali sebenarnya. Ini takut semula dengan. Lepas tu kalau tengok soal abang ni cik, kalau laporan ada selebriti ke ataupun orang besar-besar ke yang kahwin, dia kata dengan hanya sekali lafaz. Tengok. Nampaknya agak bentar 2 kali lafaz. 3 kali. Macam-macam. Ini sebab apa ni, tak ada, wallahu alam cik. Mungkin adat dan budaya yang diteruskan. Tak perlu salam-salam apa pun sebenarnya. Just macam jual beli. Akad juga nama jual beli. Akad tu perlu salam. Tiap-tiap kali kita pergi kedai, aku beli aiskrim pedal pop ini. Kayak RM5 tunai. Mana kita duk akad je lepas tu. Kita tak akad apa pun lepas tu kan. Jadi ini masalah salah faham dia. Jadi dia kata mesti kena shake hand duduk ni. Sebenarnya kita bercakap dari sudut yang asal dari Nabi SAW. Tapi wallahu alam, dalam keadaan masyarakat kita pada hari ini mereka nak teruskan dengan cara sedemikian rupa yang tu kita tak tahulah. Dari sudut pendalilan yang mana kita mampu buat, kita cuba buat. Kita berusaha untuk melakukannya, untuk melakukan perubahan. Kita kena lakukan perubahan. Jadi tak perlu nak panjang-panjang, tak perlu nak susah-susah dia punya terminologi dia, perkataan dia. Meskipun kita nak menyusahkan orang. Tengok macam apa ni, Kristian kan senang. Itu senang. Terima tenang. Khutbah nikah, terima tu. Jadi macam tu juga kita khutbah nikah, lepas tu dah lah. Akad nikah, senang. Jadi kemudian majlis-majlis macam-macam lah. Yang ni nikah kahwin ni dia cerita panjang. Jadi saya cadangkan supaya kalau beli buku yang disebutkan tadi, itu yang terbaik lah, buku yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Betul lah ni. Ini ada penceramah telah membuat pernyataan terbuka akan seorang tokoh disamakan dengan Taraf dan Nabi. Malah ada pendakwah lain mengkeramatkan tokoh itu. Minta komen Ustaz. Soalan cucu Tok Bak. Ada orang tanya mana-mana. Dia macam ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Siapa-siapa pun tidak akan mampu untuk menyamai taraf dan kedudukan Nabi SAW. Yang menyamakan tokoh-tokoh mereka dengan kedudukan para Nabi dan lebih daripada itu adalah Syiah je. Syiah dan sebahagian daripada golongan-golongan Sufi terlampau. Jadi tak boleh. Nabi SAW, cuba bayang, Nabi SAW sendiri apabila Umar Al-Khattab sebut ni, okay? Sesungguhnya aku cintakan kepada segala sesuatu, aku cintakan kepada engkau ya Rasulullah lebih daripada segala sesuatu. La anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Sesungguhnya engkau lebih aku cintakan daripada segala sesuatu kecuali diriku. Pun Nabi SAW tak bagi. Nabi suruh betul. Nabi kata engkau dah letak kecintaan kepada aku lebih daripada segala sesuatu termasuk dirimu. Umar ulang balik perkataan dia. Sekarang aku cinta kepada semua lebih, aku cinta kepada engkau lebih daripada segala sesuatu termasuk diriku. Kata Nabi, al-an, sekarang baru betul. Maksudnya kecintaan kepada Nabi selepas kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tertinggi lepas itu. Jadi siapa-siapa yang cuba merobek, menyamakan, walaupun dari sudut bahasa, dari sudut apa akan buat takwilan Nabi, tokoh ini Nabi, tak boleh.
Tak boleh, kerana kita telah menyamakan kedudukan Allah SWT, Nabi SAW dengan manusia biasa. Tak boleh, tuan-tuan dan puan sekalian. Nabi ada keistimewaannya, ada khasa'isnya. Nabi ada mukjizat-mukjizatnya. Nabi SAW ada Al-Quran yang Allah SWT wahyukan kepada baginda. Nabi itu diikuti sepenuhnya. Bila kita mengangkat seseorang itu sama dengan kedudukan dia, sama dengan taraf Nabi, ataupun kita katakan hampir sama dengan taraf Nabi, macam Nabi, berarti kita akan menyeru semua manusia untuk mengikuti apa yang dia kata sepenuhnya, mutlak. Tak boleh. Kita mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Kita tak mau manusia ni mengajar untuk memuja manusia lain, tak boleh. Kita kena ingat dalam sejarah berapa ramai manusia-manusia, bahkan dalam hadis Nabi SAW disebut secara terang dalam hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Orang tu beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jarak dia dengan syurga sejengkal. Sejengkal je jarak dia dengan syurga. Tapi datang ketetapan Allah, dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Itu manusia, tapi bukan Nabi SAW. Jadi sebab tu Nabi kita boleh letak sebagai ikon, sebagai idola sepanjang kehidupan, sepanjang hayat kehidupan manusia. Tapi kalau manusia tak boleh. Manusia dia ada buat betul, dia ada buat salah. Yang betul dia buat betul, dia siapa pun betul, dia betul. Kalau dia buat salah, siapa pun dia tetap salah. Tak boleh usaha nak cari, nak perbetulkan dia. Tak boleh. Jadi bila kita kena hati-hati dalam mengangkat kedudukan manusia. Jangan angkat kedudukan manusia tu lebih daripada kedudukannya. Sebab tu Nabi sendiri tak bagi angkat kedudukan dia lebih. Apa kata Nabi? La tutruni kama atratin nasara al-masih Isa bin Maryam, innama ana abdullah wa rasuluh. Jangan kamu puja aku seperti mana kaum-kaum Masihi memuja Nabi Isa anak Maryam. Kaum Kristian memuja, Nasrani memuja Isa anak Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, aku hanyalah Rasul. Dan dalam hadis yang lain Nabi menyebut, la hatta la yastafinakum syaitan, supaya setan ni tak merasuki kamu. Bila kamu puja aku lebih, setan masuk. Nampak? Aku hanya hamba Allah, aku hanya Rasul. Tak boleh takut berlaku perkara-perkara yang tak sepatutnya pada Nabi SAW. Tak sepatutnya, seperti angkat Nabi jadi anak Tuhan, angkat Nabi, lebih-lebih Nabi tak boleh. Tu Nabi tak boleh lebih-lebih. Kita Jadi Alhamdulillah, saya kira tokoh tersebut telah menyatakan bahawasanya dia tak reda orang menyamakan dia dengan Nabi. Betul? Daripada tuan tubuh sendiri kena nafikan. Dan orang-orang yang bercakap perkara-perkara yang seperti ini perlu tahu. Nak menamakan dia tokoh keramat, keramat pun tak boleh bagi nama. Mana boleh kita bagi nama keramat-keramat ni? Nak bagi nama kepada orang, kita tak mau sampai orang puja. Takkan hanya dengan orang India, orang Hindu ataupun orang minta maaf, orang beragama Hindu dan pada Cina mai pegang kaki apa semua nak abang kata dia keramat. Astagfirullahalazim. Kalau ketua Yahpin keramat. Jangan kita buat analisa yang sedemikian rupa, tak boleh. Tokoh, dia seorang tokoh, dia seorang yang alim, dia seorang yang ada ilmu, kita hormati dia dengan keilmuan dia. Tapi mengangkat lebih daripada kedudukan dia sebagai seorang manusia biasa, itu tak boleh. Dia akan membawa kepada ghulu, dia akan membawa kepada sikap-sikap terlampau. Iyyakum wal ghulu qad ahlaka man kana qablakum al-ghulu fi din. Sesungguhnya dahululah kamu daripada sifat-sifat ghulu terlampau ni, telah hancur musnah generasi yang sebelum daripada kamu kerana sikap melampau mereka terhadap pegangan agama mereka. Tanah tu tak boleh. Manusia kita tak boleh angkat lebih daripada kedudukannya yang sebenar. Dia manusia, dia buat betul, dia buat salah. Yang ni pun manusia, buat betul, buat salah. Apatah lagi bila ada unsur-unsur kepentingan parti politik. Yang belah ni, pemimpin dia lagu ni, pemimpin dia bawa kemajuan ni semua. Hebat kita ni. Yang sebelah sini, dia ni ilmuwan, dia ni ulama. Angkat melampau-lampau. Dua-dua pihak semacam tak boleh. Jangan angkat melampau. Masing-masing dia masa macam terbang. Bila masa terbang tu dia nak bawa apa yang suka dia. Jadi yang ni yang problem dia. Masalah tuan-tuan dan puan sekalian. Maka kena berhati-hati. Adapun dalam isu yang ni, isu akidah. Kalau setakat angkat dia sebagai seorang tokoh di atas muka bumi ni, itu no problem. Tokoh. Sebab sumbangan-sumbangan yang diberikan, puji-pujian kepada dia sebagai satu contoh teladan untuk generasi yang akan datang. Tapi kalau angkat sampai terjadi keramat, jadi ini masalah. Tak lagi bila ni orang ambil berkat, orang ni pegang dia ambil berkat, orang ni dia ambil berkat, orang ni main jumpa dengan dia, macam-macam. Dia akan keluar cerita-cerita yang tak munasabah. Sedangkan saya yakin insya-Allah tokoh tersebut sendiri pun dia menafikan benda ni daripada diri dia. Tapi orang di keliling ni,
Yang bercakap tu kalau sekiranya orang tidak ada ilmu, bukan kita tak apa, haram ke tak haram, tapi kita taklah berasa terkejut sangat. Tapi kalau yang bercakap, duk sebarkan dia ni keramat, dia ni ini, jadi macam Nabi, yang ni syirik, boleh membawa kepada kekufuran sekiranya kita tak berhati-hati dengannya. Jangan kita buat raja-raja yang seperti ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini jelas bercanggah dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam. Wallahu a'lam. Ini pun ni ada banyak soalan-soalan yang sudah panjang-panjang soalan-soalan ni nak jawab ni. So ada unsur-unsur ni semua politik sikit. Kita tengok soalan-soalan ni yang politik ada masalah. Politik syar'i. Tak lagi bukan sebab saya boleh jawab lagi ada ada yang tak boleh. Nanti kita jawab nanti lah insya-Allah. Pasal panjang dia tak boleh ringkas. Ini soalan-soalan di sini. Apakah kelebihan puasa 10 Muharram? Nabi sebut di dalam hadis, tukaffiru sanatal madiyah. Mengampuni dosa setahun yang lalu. Itu kelebihannya. Dan puasa dalam bulan Muharram itu sendiri, kita dianjurkan kita perbanyakkan puasa di dalam bulan Muharram. Ustaz kita tolong jelaskan solat menghormati waktu, adakah ia mesti diulangi lagi? Solat menghormati waktu ni dia sebenarnya tak ada lagi di dalam hadis Nabi SAW. Solat dulu, lepas tu sekali solat pula untuk sunat waktu. Ini dalam hadis Nabi SAW dan para sahabat tak ada. Okey, seperti mana berlaku peristiwa dua orang sahabat Nabi yang keluar bermusafir, kemudian tak ada ayak. Bila tak ada ayak, seorang ni dia dua orang mereka bertayamum, kemudian bersolat, kemudian jumpa ayak. Seorang sahabat Nabi ni dia tunaikan sekali lagi solat. Dia ambil sembahyang balik, dia tunai balik solat. Seorang lagi dia tak buat. Dia kata dah solat dah tadi. Kemudian mereka balik bertemu dengan Nabi SAW. Apa kata Nabi? Dua-dua betul. Cuma yang satu ni asabta sunnah, engkau menepati sunnah Nabi SAW, iaitu yang dia tak bersolat semula. Tapi niat orang yang pertama tadi dia bukan solat hormat waktu. Tak ada. Dia nak bersolat. Dia memang niat untuk melaksanakan solat. Cuma bila dia jumpa ayat, dia memikirkan syarat untuk bertayamum ni adalah tak ada ayat. Bila ada ayat, nak solat. Adapun kita ni kira solat hormat waktu, walaupun tak ambil sembahyang, walaupun tak ni dan sebagainya. Jadi ini satu perkataan yang wallahu a'lam, dari sudut pendalilan dan nasnya kita tidak temui. Jadi minta tolong datangkan dalil jelas daripada sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW tentang solat lima waktu. Ustaz, adakah batal sembahyang jika saya tersentuh suami saya dengan tiada perasaan? Khilaf. Ini benda pun khilaf. Khilaf benda ni pendapat ahli ilmu dalam mazhab Abu Hanifah ni, dia kata tak batal secara mutlak. Tak batal secara mutlak. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, yang pendapat yang baru dia ada pendapat lama dia bersama-sama tak batal. Pendapat yang baru dia kata batal. Dalam mazhab Maliki dan Hanbali, mereka mengatakan bahawasanya tidak batal kecuali sekiranya naik syahwat. Bagi mereka bila naik syahwat ada kebarangkalian besar untuk keluar energi. Jadi keluar sesuatu daripada kemaluan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ni tiga pendapat. Tiga pendapat ni berasaskan dalil-dalil yang berlegar di sekeliling mereka. Dalil dia aula mastumun nisa dalam surah An-Nisa tu. Fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Iaitu tentang apabila kamu menyentuh wanita. Maksud sentuh tu apa? Ada kata Ibnu Abbas, sentuh tu maksudnya jima'. Betul berlegar juga pasal hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kucuk Aisyah, kemudian Nabi solat 2 rakaat. Kemudian Nabi pegang kaki Aisyah ketika mana Aisyah sedang tidur, Nabi tolak kaki Aisyah. Okey, jadi ini hadis-hadis yang berlegar sekitarnya dan pelbagai takwilan dan penjelasan. Ada kata dah hadis Aisyah ni Nabi pegang kaki Aisyah pakai stukil, Nabi kucuk. Sungguh dia pakai sarung kaki. Ada kata Nabi kucuk Aisyah pakai purdah. Jadi nak cerita apa kucuk kalau pakai purdah tu kucuk apa? Jadi sebab tu kata Al-Imam Syafi'i, seperti dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talkhisul Habir, sekiranya hadis Aisyah radhiyallahu anha ini merupakan hadis yang sahih tentang Nabi kucuk isteri dia kemudian Nabi salat 2 rakaat, nescaya aku akan berpegang dengannya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi maknanya tak timbul masalah pun. Saya lebih cenderung kepada pendapat
tidak membatalkan wudu. Lelaki dan wanita bersentuhan tidak membatalkan wudu. Suami dan isteri lebih khusus lagi lah. Adapun lelaki dengan wanita yang lain, dia kena beza. Hukum sengaja sentuh lelaki dipegang perempuan yang bukan mahram haram. Hukum haram. Cuma persoalannya batal ke tidak wudu. Itu soal kedua. Masalahnya bila kita cakap bab ni, dia kata kalau gitu pergi pegang. Mana boleh pegang? Pegang dia haram, hukum dia haram. Kita lagi kita cerita bab hukum batal apa tidak wudu tersebut. Jadi ini yang dibicarakan. Jadi saya lebih cenderung kepada tidak batal. Tapi perbuatan yang sengaja pegang haram pun tidak. Allahu a'lam. Jadi saya tanya soalan ni. Yang ni pun agak panjang. Bilakah keadaannya kita perlu sama? Anjing terkena hidung, jilat, bulu kering basah, babi khinzir termakan tersentuh. Sama ini panjang ni. Ini sat lagi silap-silap saya kena label jadi ustaz anjing kacau. Bila keadaannya dia benda ni berasal daripada perbincangan hadis Nabi tu yang idza walagal kalfi ya hadikum bulu, jilatan anjing dalam bekas. Bagaimana ahli ilmu berbincang, bagaimana Al-Imam Nawawi ulas dalam Majmu'. Pertama sekali isu nak kiaskan babi tu dengan anjing boleh ke tak boleh. Nak kiaskan bila anjing tu kena samak, babi pun kena samak. Pasti babi kena samak sebab khinzir satu-satunya haiwan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran haram makan dia. Menunjukkan dia haiwan yang jijik, keji. Jadi sesuai lah ilah punca dia disamak juga pasal dia jijik, sama seperti anjing. Dua ekor haiwan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, yang khinzir yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara jelas di dalam Al-Quranul Karim. Okay. Jadi itu kiasannya. Sebab tu kata Imam Nawawi, min haitsu dalil, dari sudut kekuatan dalil, khinzir tak boleh disamakan dengan anjing. Khinzir sentuh dia ataupun dipegang dia perlu sama ke tidak? Tidak perlu sama. Itu penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Walaupun boleh menyelisihi mazhab beliau, boleh menyelisihi mazhab Syafi'i dalam isu dan hal yang seperti ini. Tapi benda ni dia jadi isu sentimen dah. Dia jadi isu orang kita, tak mana boleh, mana tak sama, mana tak sama. Dia jadi isu tu dah. Dia jadi macam satu budaya, dia jadi satu geli daripada kecil dia jadi geli geleman. Jadi dia tak boleh kena sama. Jadi sebenarnya dia berbeza hukumnya. Yang dibicarakan secara khusus adalah jilatan anjing. Cuma dalam jilatan anjing adalah perbahasan panjang. Saya tahu ya, Syekh Abdul Rahman Al-Bassam pun menjelaskan tentang isu jilatan anjing ni berdasarkan pandangan-pandangan fuqaha. Al-Imam Nawawi secara panjang pun membawa benda ni, di mana Al-Imam Nawawi dia lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama, jumhur ahli ilmu, iaitu daripada mazhab Syafi'i, begitu juga mazhab Hanbali. Dalam isu yang jilatan anjing ni, dia kata bukan hanya jilatan. Pasal apa dia sebut jilatan? Kerana jilatan tu merupakan satu kebiasaan. Anjing ni dia suka menjilat. Jadi bila disebut jilatan, sebab anjing dia jilat bulu dia jilat sana, dia jilat sini, dia jilat sini, itu sebab tu disebut wulu jilatan. Maka sebab tu sentuh anjing dalam keadaan yang basah. Bila basah tu baru dia ada kesan. Kalau dia ada kesan bau, dia ada kesan warna, dia ada kesan rasa. Tapi kalau kering, dia tak ada kesan. Jadi sebab tu basah tu yang dijadikan sebagai satu poin, titik yang menyatakan bahawasanya perlu disamak. Itu pandangan Al-Imam Nawawi dan jumhur ahli ilmu. Adapun pandangan dalam mazhab Maliki, mereka melihat, dan juga sebahagian ulama dalam mazhab Hanbali, mereka melihat bahawasanya anjing yang masalah yang Nabi sebut dulu jilatannya. Pasal apa? Sebab Nabi ni, mereka menjelaskan, Nabi sebut dalam hadis, utitu bi jawami'il kalim, aku diberikan jawami'il kalim. Perkataan yang ringkas, makna dia luas. Mengapa Nabi lebih sebut jilatan? Pasal apa Nabi tak sebut sentuh anjing kena samak tu kan senang? Pasal apa Nabi sebut pula jilatan dalam bekas? Ini perbahasan. Ini perbahasan panjang ahli ilmu. Al-Imam Nawawi juga membawa benda ni. Guru saya Syekh Abu Tariq Ihsan Al-Utaibi, dia bawa, dia karang satu buku tentang sebutan anjing, perkataan anjing di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Berapa kali Allah sebut anjing dan Nabi sebut anjing, dan apa yang dimaksudkan dengan anjing. Anjing ni dalam hadis tak maksud apa, anjing ni dalam, dia cerita semua. Dan antara perbahasan yang dibawa perbahasannya.
Jadi dia kata yang disebut jelas anjing jilat bekas. Maka bukit dengan bekas, bukan dengan bulu dia, bukan dengan ni. Maka mereka lebih fokus seperti mazhab Zahiri, lebih fokus kepada jilatan tu. Jilatan tu yang perlu sama. Sebab apa? Mereka berdalilkan hadis Nabi SAW tentang memburu. Kan bila burung ditembak, burung jatuh, kita lepaskan, anjing pergi tangkap buruan tersebut. Bila dibawa burung tersebut kepada si pemburu, Nabi suruh sama ke tak? Nabi tak suruh sama. Nabi tak pernah suruh sama. Kita boleh terus sembelih, boleh terus makan, kecuali sekiranya berlaku perebutan antara anjing dan pemburu. Anjing dia kata aku nak. Bila anjing itu berebut, maka kita kena lepaskan kepada anjing. Kita tak dimakan dia. Jadi ini mereka menggunakan dalil. Ini dalil yang sangat kuat, yang menunjukkan bahawasanya jilatan anjing kepada bekas itu yang diberikan fokus, yang diberikan keutamaan kepada sesuatu yang nak kita guna. Jadi tak ada satu orang kata apa, sebenarnya benda-benda yang seperti ini dia lebih kepada sensitivity je. Dia kalau faham dengan ilmu, dia jadi no problem. Kita ajak kecil-kecil benci anjing, nampak anjing bagi batu. Itu kita ajak daripada kecil. Itu problem dia. Sebenarnya Islam tak pernah ajak lagu tu pun. Sama seperti Islam tak pernah ajak juga kita piduk ni dengan anjing, bagi duk cium dia, seronok, ambil gambar tu. Tak. Anjing ni nak bela untuk tujuan tertentu saja. Dua tujuan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Satu tujuan untuk nak jaga kawasan kita. Satu tujuan untuk memburu. Nak jaga kawasan ni, nak jaga ternakan kita, nak jaga rumah ke, boleh jaga ni, tidak ada masalah. Nak bagi makan dia apa pun tidak ada masalah. Jadi cumanya kita dilarang kata nak jadikan dia sebagai satu hiasan, haiwan teman kita, pet kita tak boleh. Itu tadi tidak sekali tak boleh. Dia setakat dua tu saja. Jadi saya kira cukuplah gambaran umum apa yang ingin saya sampaikan tentang ni. Jadi kita tangguh insya-Allah pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.